Bobby, kita kan dah beberapa episod buat kokurikulum Bulan Sabit Merah Malaysia kan? Saya nak tanya dekat Bobby, apa yang Bobby dah belajar? Okey. Oh, Bobby pun tahu juga Bobby cakap dia dah belajar macam-macam perkara. Dia tahu macam mana nak merawat luka, macam mana kalau seseorang itu demam. Apa lagi Bobby tahu, Bobby? Bobby pun tahu siapa guru yang akan mengajar kita hari ini. Siapa, Bobby? Serius ah? Nak tahu siapa guru yang akan mengajar kita semua termasuk Bobby ni? Jom, kita tengok profil guru hari ini. Bobby, mana cikgu tu? Kata dia dah sampai. Dah sampai? Yelah, mana cikgu tu? Tak ada pun. Sinilah. Bobby. Bobby ada dengar tak, Bobby? Kat mana? Sana? Sinilah. Aku sembang dengan Bobby. Yang ada sini you tak nampak. Bukan cikgu. Bobby cakap tadi, hari ini kita akan datang dengan seorang guru, didatangi dengan seorang guru yang cukup hebat, yang banyak sangat pengalaman dalam Bulan Sabit Merah ni, cikgu. Dia kata cikgu dah pergi Afghanistan. Dia kata cikgu dah pergi Italy. Dia kata cikgu dah pergi banyak negara lah, cikgu. Dan Bobby cakap hari ini juga kita nak belajar sesuatu perkara yang ramai orang tak sangka kita akan belajar. Ya. Apa dia, Bobby? Okey. Bobby cakap, jom kita buat intro. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri, dan juga Bobby dan juga Cikgu Murugan kita. Dia kata cikgu, kita kena buat SOP dulu. Okay. Baguslah, Bobby. Pandailah. Okey. You dah train Bobby Saya dah train Bobby Jadi apa-apa pun cikgu, sebelum kita nak mulakan kita punya kelas kita, ingat kita kena sentiasa patuhi segala SOP. Seperti apa, Bobby? Dia kata pakai pelitup muka. Apa lagi, Bobby? Dia kata jaga jarak 1 meter. Dan juga apa, Bobby? Pakai ini dia, gel pembasmi kuman. Jadi Cikgu Murugan, saya boleh gunakan dulu gel pembasmi kuman. Dan saya pun akan letakkan Bobby terlebih dahulu untuk memakai hand sanitizer. Okey, Bobby duduk sini diam-diam, Bobby Okey. Alright, terima kasih, Bobby. Bobby. Kenapa, Bobby? Sabar, Bobby. Okey, Bobby duduk dan diam Bobby cedera ke? Bobby okey, cikgu. Dia excited, cikgu. Okey, dan saya pun akan gunakan hand sanitizer. Baik, kedua-duanya pun dah gunakan. Tengok cikgu, tengok tangan cikgu. Okey, sudah bersih, alhamdulillah. Cikgu, tadi kan waktu saya sembang dengan Bobby, dia ada menceritakan mengenai protokol tambahan pada tahun 2005, cikgu. Sekarang kita masuk protokol tambahan ketiga. Tahunnya 2005. Baru lagi lah, cikgu. Baru lagi. Ini adalah berkaitan dengan lambang. Permintaan untuk menggunakan lambang satu lagi. Jarang kita di Malaysia kita tengok lambang tu. Itu ialah red crystal. Okey. Red crystal. Lambang red crystal diperkenalkan. So, ada permintaan dari negara tersebut, negara tertentu, penggunaan lambang red crystal. Maka, pada tahun 2005, protokol tambahan 3 diluluskan untuk memberi kebenaran kepada penggunaan lambang red crystal. Nice. Itulah sejarah ringkas bagaimana lambang-lambang sampai. Okey, itu dia secara ringkas mengenai protokol tambahan ketiga pada tahun 2005, cikgu kan? 2005. Itu dia. Okey, dan cikgu, tadi Bobby ada cakap hari ini kita ada belajar mengenai apa perut. Tapi saya tahu apa maksud, takkan kita belajar perut? Luka di perut. Oh, luka di perut. Apa maksud luka di perut tu, cikgu? Hari ini kita akan perkenalkan luka di perut. Ya. Luka di perut adalah pendarahan akibat luka di bahagian abdomen. Okey? Perut bahagian sini. Okey. Kita akan lihat dengan modelnya nanti. Mari kita mengenali definisi.
Okey. Apa berlaku adalah kecederaan pada bahagian perut yang di mana berpunca daripada tikaman, hentakan dan himpitan. Kita ambil senario sekolah. Okey. Di sekolah ada banyak tempat yang sangat bahaya kalau pelajar tidak menjaga diri sendiri. Kecederaan ni pun ada dua jenis. Satu, kayu tu atau ranting tu terpacak di sini. Satu lagi dia himpitan, koyak, menyebabkan luka. So itulah keadaan-keadaan yang menyebabkan luka di perut. Di mana ada berlaku pendarahan. Ingat berlaku pendarahan. Kadang-kadang dia lebam saja dan is okey. Kita boleh rawat dengan mudah. Tapi apabila berlaku pendarahan, Akmal, kita perlu sangat berhati-hati kerana boleh menyebabkan infection, jangkitan. Okey, Akmal. Kita berhenti sekejap. Lepas tu kita balik, kita tengok punca dan tanda. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan tahu apa antara punca-punca dan juga tanda-tanda luka di perut. Betul cikgu? Selepas ini Co-Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Murugan, bulan sabit merah Malaysia. Cikgu Murugan. Takutlah saya. Okey dah. Okey dah cikgu. Ni kita luka di perut ke atau luka di tekak kan? Lain pula tiba-tiba kan? Luka di tekak, luka di perut, satu lagi luka di hati. Oh, cikgu bagi pikat lain Okey, tadi kita dah tahu dah mengenai protokol tambahan 3 dan juga definisi di sebalik luka di perut cikgu. Dan seperti biasalah kalau kita dah masuk di segmen yang kedua ini, kita nak tahu apa antara punca-punca dan juga tanda-tanda luka di perut, Cikgu Murugan. Jadi kita boleh mulakan? Akmal, silakan. Thank you Akmal. Saya nak bagi tahu sebab as a teacher, as a seorang guru pendidik, kalau di mana saja kita berada, memang ada bahaya. Betul? You kena berhati-hati. Ikut arahan cikgu. Kadang cikgu suruh baris. Jangan masuk makmal sehingga cikgu sampai. Ataupun jangan masuk makmal bila cikgu tak ada. Tunggu sehingga cikgu sampai. Itulah arahan-arahan yang perlu kita patuhi. So, dalam kes yang saya ceritakan tadi, di mana luka di perut ini selalunya berpunca daripada kemalangan. Kemalangan kita ambil di sekolah sajalah, cukup. Tak payah pergi ke jalan raya dan sebagainya. Kita ambil konteks sekolah. Sebab penonton kita 99% ialah murid sekolah kan. So kita ambil konteks sekolah. Penggunaan alatan bahaya di makmal. Contohnya ambil screwdriver, cucuk, dan ada juga benda berat jatuh di perut, abdomen. Boleh menyebabkan himpitan, tekanan, memberi kecederaan di perut. Sebab itulah kita selalu dengar daripada orang tua kita, cikgu, maupun cikgu-cikgu yang mana diorang selalu cakap gurauan akan membawa kemudaratan ataupun padah. Jadi ingat bila kita kat sekolah tu, silalah berhati-hati. Janganlah orang kata main dengan kawan benda-benda yang tak sepatutnya. Ambil pensel, main buat macam lawan-lawan pedang. Janganlah buat macam tu. Nanti kalau dah terkena, siapa yang susah, cikgu? Kita juga yang susah. Cikgu juga yang susah sebenarnya kan. Ingat, jadi cikgu, itu punca-punca. Punca. Pergaduhan, kecederaan, himpitan, tekanan, all this membawa kepada kecederaan di bahagian perut. Apa kata kalau kita nak tengok tanda-tanda? Okey? Daniel tu kan cikgu? Daniel ke? Okey, kita jemput kata cikgu? Ini bukan Daniel, cikgu. Ini siapa? Ini ayah kepada Daniel. Ayah kepada Daniel? Cikgu, saya nampak ada luka tu, cikgu. Apa kata kita tengok apa yang jadi? Boleh? Okey. Jom, cikgu. Masya Allah. Apa dah jadi ni? Abang. Jangan sentuh dulu. Okey, kita tengok. Kita selamat dah dulu. bangun dulu, cikgu. Minta maaf. Tengok dulu. Kiri,
kanan, Ya. depan, belakang, Ya. atas, bawah. Aha. Okay, we have safe. Okey. Then only we go to him. Okey. Kita tengok Aduh. Okey. Ingat kawan-kawan semua di rumah, ini hanya sekadar simulasi, okey? Ini hanya sekadar simulasi. Okey, silakan Cikgu Murugan. Perkara pertama, kecederaan di bahagian perut yang Aha. kita nampak adalah pendarahan. Okey. Ini tertakluk kepada jenis luka lah. Ada luka di dalam. Ya. Okey. Kurang, pendarahan tidak keluar. Hari ini kita ambil senario luka. Pendarahannya nampak sekali lah. Ya. Dan mangsa akan meraup kesakitan. Akmal, you tengok kecederaan atau luka di bahagian abdomen, di perut. Tengok, perhatikan pendarahan. Okey. It's bleeding, Okey. Okay, pendarahan yang banyak akan berlaku. Yang sangat penting ialah kita kena perhatikan tanda-tanda dia. Aha. Pendarahan yang banyak, tengok mangsa. Ya, meraung kesakitan. Meraup kesakitan. Ya. Sebab sakitnya bukan sikit Ya. teramat sangat. Ya. Matlamat rawatan ialah kita kena pastikan mangsa selesa dan tidak berlaku jangkitan kuman. So, kita kena sudah bersedia. So, kita ada dua perkara kena buat. Merawat luka, pada masa yang sama kita kena pastikan rawatan, renjatan turut dilaksanakan. Itu kita akan sentuh dalam aspek rawatan, pengurusan dan rawatan mangsa luka di perut. Baik. So dalam segmen ni Aha. kita dah tengok dua punca berlakunya kecederaan di perut Baik. dan tanda-tanda kecederaan di perut. Baik. Very clear pendarahan. Ya. Okey? Baik. Sakit? Sakit tak? Sakit. Meraung mangsa. Okey, ingat. Ya. Aspek jangkitan kuman perlu diberi perhatian. Akmal, Ya. take over. We are going for break. We'll come back, we rawat this mangsa. Baik, diingatkan sekali lagi, ini hanya sekadar simulasi ya kawan-kawan. Ini hanya sekadar simulasi, jadi kita berdiri rehat. Selepas ini, kita akan mulakan dengan rawatan sekiranya mangsa itu luka di perut. Selepas ini, Kurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Kurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Murugan, dan sekarang ini kami akan tunjukkan macam mana merawat mangsa yang mengalami luka di perut. Jadi, Cikgu Murugan, mangsa pun dah meraung kesakitan, jadi kita tak payah nak tunggu lama Cikgu, kita terus merawat mangsa. Pantas bertindak. Pantas bertindak. Okey, kawan-kawan di rumah, Akmal. Ya. Nombor satu, bila ada rakan anda cedera, Okey. di mana sajalah, di rumah, jalan raya, mana-mana, luka di perut, nombor satu, baringkan mangsa. Okey. Okey, tempat yang teduh, jangan tempat panas-panas macam ni. Okey. Jadi tempat teduh, baringkan. Baik. Sesudah tu, sekiranya dia memakai tali pinggang, buka tali pinggang. Okey. Jangan ketat tau di bahagian ni, sebab pendarahan banyak berlaku. Okey. Kita buka tali pinggang. Sudah. And then, Akmal bagi saya satu kain nando, pack. Okey. Boleh Cikgu? Yang ni ke Cikgu? Yang bersih Baik. Okey, kita gunakan Aha. padding macam ni, Okey. tapi pastikan bersih lah. Okey. Kalau ada gauze, boleh guna gauze. Sebab ini luka besar. Gauze semata-mata tidak cukup. Perlu guna banyak. So, kita guna ini. Macam ni. Okey. Slowly, kita tekan. Okey, perhatikan. Bagaimana I tekan. Okey. Okey. Tekan sebentar. Apa rasional saya tekan? Supaya mengurangkan dan menghentikan Pendarahan. Okey. Sesudah itu, okey, kadang-kadang organ dalam cedera, organ dalam pun akan keluar seperti usus. Sekiranya organ dalaman seperti usus, apa sajalah keluar, apabila dia terkeluar, dia jadi kering tau. So, untuk mengelakkan kekeringan itu, kita kena tampal dengan plastik. Okey. Akmal, tunjuk satu plastik. Boleh Cikgu? Tunjuk yang real plastik dulu. Okey. Baik. Ini dia. Inilah plastiknya. Okey. Okey. Akmal tunjuk real plastik. Lepas Okey. tu Akmal potong plastik. Yang kecil saja tunjuk kepada audiens. Okey. Contohnya seperti ini ya. Kawan-kawan.
Silakan. Terima kasih Akmal. Tengok. Sama-sama. Inilah plastik yang Akmal sudah potong. Yap. Okey. Plastik ni kita letak. Tapi sebelum kita mulakan rawatan ni, kita Akmal, Ya. bagi saya letak di bahagian kaki bawah ni. Oh, boleh cikgu? Okey. Okey. Kita letak kaki di sini. Okey. Sini rawatan supaya posisi ini memudahkan. Okey. Kita letak. Okey. Saya nak surgical tape. Boleh. Ni dia. Saya potong cikgu ya. Ya, ya. Okey. Silakan cikgu. Op. Okey. Okey, tutuplah ke empat bahagian. Okey. Silakan cikgu. Okey. Op. Panjang sangat Okey. Jangan panjang sangat. Baik. Rasional saya membalut dalam kecederaan di perut begini adalah sekiranya organ dalaman seperti usus keluar tidak berlaku kekeringan. Sebab itulah saya gunakan plastik. Ya. Ini dah selesai di perut. Ya. Tapi kita kena ingat pendarahan sudah berhenti tetapi kebarangkalian mangsa mengalami renjatan adalah sangat tinggi. Ya, tapi sebelum itu cikgu, mungkin kita boleh tunjukkan kepada kawan-kawan kita contohnya, sebab kita tahu ini hanya sekadar simulasi. Okey, inilah rupanya apabila kita dah balut menggunakan plastik cikgu kita dah tampal menggunakan plastik. Ini rupanya. Okey kawan-kawan. Baik. Okey. Cikgu, seterusnya. Okey. Ingat kita letak bahagian ni, kaki ni tinggikan, kita letak apa-apa benda supaya memberi tekanan di sini supaya dia selesa dan kita memudahkan rawatan kita di sini. Okey. Alright. Seterusnya, saya tidak berhenti di sini. Bagi satu kain nando. Okey, boleh cikgu. Silakan. Okey, tengok Ini perlahan-lahan Okey. kita masukkan kain nando di sini. Okey. Okey. Cikgu, ni untuk apa cikgu? Ini kita nak memberi compression. Oh. Kita nak memberi compression pada luka di sini. Tengok, kita beri compression. Kita letak kain nando sini. Alright. Okey. Saya pula yang rasa cikgu. Okey, ingat sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan, ini hanya sekadar simulasi. Ya. Okay. Baik. Ini adalah padding lebar ataupun balutan lebar. Kita dah siapkan ini dan padding ini. Ya. Silakan cikgu. Padding ini memberi tekanan pada bahagian yang cedera. Ya. Nombor satu, dia akan menghentikan dan mengurangkan pendarahan tersebut. So, ingat jangan menggerak-gerakkan mangsa. Akmal, tolong cek ambulans dah sampai? Cikgu. Dah nak sampai dah. Dah sampai dah. Ya. Jadi itu saja cikgu. Kita buat rumusan. Silakan, dan juga nilai-nilai murni apa yang kita dapat daripada topik hari ini, yang mana kita pun dah lihat mangsa kita pun alhamdulillah dah merawatnya kan cikgu kan. Kita dah balut, kita dah bagi rawatan susulannya. Jadi abang, alhamdulillah semuanya akan okey abang. Alhamdulillah. Silakan cikgu. Para pelajar, tindakan pantas, tindakan segera menyelamatkan nyawa. Jangan buang masa. Cepatlah bertindak. Dengan adanya ilmu yang di tangan anda, seharusnya dan sewajarnya anda boleh menyelamatkan sesiapa saja yang mengalami kecederaan di mana sahaja. Betul. Gunakan ilmu sebaik-baiknya. Very good. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak dan juga kita nak ucap terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang dekat rumah kerana hari ini banyak ilmu yang kita belajarkan. Macam mana kalau kita mungkin nampak ada satu situasi mangsa yang mengalami luka di perut, at least kita dah tahu dah, kita dah ada ilmu. Jadi cikgu, tambah sikit boleh? Silakan cikgu, apa dia? Jangan lupa rawatan renjatan. Topik renjatan ingat,
Baringkan mangsa. Yap. Tenangkan mangsa. Jangan bagi minum. Jangan bagi makan. Suruh dia rehat, cool, sementara menantikan ketibaan ambulans. Kita dah merawat luka. Betul. Dah rawat luka, renjatan harus diperhatikan dan Yes. perlu diberi kepada mangsa. Okey, baik. Jadi kalau nak tahu apa lagi yang kami boleh kongsikan kepada anda mengenai Badan Beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia, seperti biasa bersama dengan saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye.